Okey, kita rasanya kita dah boleh mulakan lah ya, Doktor. Kalau tengok kat sini, Puan Faridah dah live lah di FB. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Okey, alhamdulillah. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada pagi ini. Okey. Jadi seperti mana makluman tuan-tuan dan puan-puan, okey, pada pagi ini kita akan berada dalam program Fasting Talk siri 1 yang mana program tersebut adalah anjuran rakan pembimbing perkhidmatan awam akrab USIM dengan kerjasama Seksyen Psikologi dan Kaunseling Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Penaftar. Jadi suka untuk saya kongsikanlah di sini bahawasanya saya sendiri, okey, Nurul Fiza Syahari dan juga penceramah kita pada pagi ini, okey, yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Najihan Jaafar, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Okey, kami ingin promote sikitlah, okey, mengambil kesempatan lah. Okey, pada bulan puasa, bulan Ramadan Karim yang mulia ini, jadi akrab ni sebenarnya adalah kalau kata di sekolah ni kita panggil masyarakat pembimbing sebaya lah. Okey, jadi cuma di universiti tu namanya berbeza lah okey, sebab selari dengan nama yang telah diberikanlah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi saya sendiri dan juga Dr. Nur Najihan, kami adalah ahli akrab USIM. Okey, yang mana telah dilantiklah oleh pihak universiti mengetuai biru-biru berkaitan lah. Okey. Jadi insyaAllah pada pagi ini program kita berlangsung untuk siri yang pertama, yang mana tajuknya adalah kenali sahabat baik kita di bulan Ramadan. Okey. Jadi suka untuk saya ingatkanlah, okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan agar kekal terus bersama sehingga ke penghujung program. Okey. Jadi untuk apa-apa pertanyaan, soalan kita akan langsungkanlah sejurus selepas berakhirnya sesi ceramah ini. Jadi untuk tidak membuang masa, saya ingin mempersilakan yang berusaha, okey, Profesor Madya Dr. Nur Najihan Jaafar, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih Puan Fiza selaku moderator ataupun pengacara pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nuran lisudurina wa jila'an li ahzanina wa dhihaban lihumumina. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara saya boleh dengar dengan jelas ya? InsyaAllah boleh, Doktor. Ada dengar suara lain tak? Sebab bilik ni macam dengar je orang sebelah. Oh, tak ada. Cuma suara tu kalau ada serak-serak sikit tu maklumlah bulan puasa kan, Doktor? Bulan puasa ni pukul 10 kan? Itulah, jadi tak apa, kita maafkan, tak ada masalah, insyaAllah. Okey, macam mana yang lain semua okey Boleh dengar Okey, kalau kata tak boleh tu boleh sajalah dimaklumkan di ruangan chat. Okey, saya ada sharekan sikit skrin lah untuk kita sama-sama mungkin boleh kalau dengar suara je yang serak-serak ni macam tak best kan. Jadi mungkin ada slide tu boleh tengok-tengok dan sebagainya. Jadi insyaAllah Fiza dan juga semua sahabat-sahabatnya dalam kalangan pensyarah, saya nampak tadi ada pensyarah, ada juga ramai staff kan. Jadi hari ini siri talk anjuran akrab care yang pertama untuk bulan Ramadan ni, minggu yang pertama insyaAllah. Jadi aspirasi lah kan Fiza, aspirasi daripada akrab untuk berkongsi berkaitan Ramadan ni bukanlah untuk memberikan satu ilmu yang baru, tapi tidak lain tidak bukan adalah untuk saling mengingat antara kita semualah ya,
Orang yang menyampai ni apatah lagi mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang sekeliling kita tentang beberapa perkara yang penting dalam bulan Ramadan, yang mana bila kita sampaikan ini di peringkat awal Ramadan, maka di situ input-input tersebut diharapkan dapatlah sama-sama kita mengambil peringatan, mengambil serius, dan seterusnya kita move forward untuk menanam azam supaya Ramadan kita yang bakal kita jalani 26 hari lagi kan. Ini Ramadan keempat. Meaning ada 26 hari lagi, dia semakin baik. Kualiti Ramadan tu dari hari ke hari semakin baik ya. Kita dah hari keempat hari ni. Jadi yang lepas tu kalau kita rasa masih lagi belum ada feeling ya untuk bersungguh-sungguh merebut fadilat-fadilat bulan Ramadan, masih lagi tak ada feel, sekadar rasa lapar je lah Fiza. Kalau kita hanya sekadar rasa lapar saja, tapi dari segi semangat nak kerja macam malas saja ya. Semangat untuk beribadat lebih lagi macam tak ada pun semangat tu. Maka harapan kita melalui siri-siri perkongsian begini, dia boleh memberikan sedikit semangat lah untuk semua daripada kita, terutama untuk orang yang bercakap ni. Izzah dan semua ya, hari ni insyaAllah saya akan kongsikan sikit tajuk yang diberi berkaitan kenali sahabat baik kita di bulan Ramadan. Sahabat baik ya di bulan Ramadan. Fiza dan semualah ya, umumnya bila kita kata sahabat baik tu, apa dia punya attributes ataupun apa proses aktiviti ya yang biasanya akan ada antara dua sahabat ini, hubungan yang ada di antara dua sahabat kan. Kita imagine lah kalau kita di office, contoh kita ada sahabat baik, ataupun kita teringat dulu zaman kita sekolah kita ada sahabat baik. Apa yang selalu measurement lah kepada hubungan satu hubungan yang dikatakan sahabat baik. Jadi masing-masing boleh recall balik kan. Kalau saya lah ditanya kan soalan sahabat baik tu, macam mana saya nak kata saya ada sahabat baik ke tidak? Macam mana kita punya interaksi dengan sahabat kita ya? Jadi sahabat baik ni biasanya sebagai manusia kita memang akan ada seorang rakan yang kita akrab. Nama akrab kan? Seorang rakan yang kita akrab. Kalaupun dia tak menjadi sahabat baik kita, tetapi rakan itulah yang selalu kita rujuk. Contoh kan, yang selalu kita rujuk. Rakan itulah yang selalu kita berkongsi susah senang kita. Rakan itulah yang kita akan berkongsi kalau kita dapat berita gembira. Contoh kan. Dan rakan itulah juga yang kita akan berkongsi kalau kita ada masalah kan. Kita ada masalah dengan bos ke, kita ada masalah dengan rakan lain ke, even kadang-kadang kita ada masalah di rumah kan dengan anak ke dan sebagainya, kita cenderung untuk bercerita dengan siapa? Dengan sahabat baik kita, itulah yang kita iktiraf dia sebagai sahabat baik. Jadi dari situ kan Fizah dan semualah yang hadir pagi ni mendengar bersama kita mendapat satu kefahaman ya, bagaimanakah sepatutnya pengamalan ataupun interaksi bila mana kita dakwa, kita claim bahawa dia adalah sahabat baik kita ya. Jadi kita pun fahamlah. Jadi untuk hari ini itu dalam real life kita kan, bagaimana kita interaksi dengan sahabat baik. Tapi hari ini, purpose hari ini punya perkongsian talk siri Ramadan ni, saya nak bawalah mengajak semua daripada kita untuk kenali sahabat baik kita di bulan Ramadan sebagaimana yang Nabi SAW declarekan ya, dalam satu hadis, dan ada banyaklah hadis-hadis yang menyatakan bahawa ada satu hadis tu yang memang saya akan bincang lepas ni, hadis tu yang capture tentang perkataan sahabat baik. Saya ni nak buang sekejap Fiza, atas ni ada apa ya, ada apa doktor? Ada dekat skrin ni dia ada hitam tu, panjang tu. Macam mana saya nak buang ni? Nak hide. Kalau tengok di paparan saya ni, saya tak nampak lah yang hitam tu doktor. Cuma di paparan doktor nampak ya? Dia ada yang macam mute stop video participant tu. Dia memanjang macam tu. Biasa ada hide. Ni tak ada button hide pula. Oh, okey. Tak apa. Dia mengganggu sikit. Saya ke bawahkan dia.
Oh, sebab slide tu ke bawah tu masih ada lagi ya, Doktor? Tak ada juga. Dia dah full screen tapi Ah. banyak gangguan benda-benda lain. Okey, tak apa. Saya dah minimize kan, letak ujung, letak sudut semua. Okey. Okey. Jadi apa yang saya sharekan pada semua tadi kan tentang kita punya kefahaman sahabat baik tu macam mana. Dialah tempat kita rujuk, tempat kita bercerita, tempat kita berkongsi gembira, suka dan lara lah dan sebagainya. Dan biasanya sahabat baik tu kita cenderung untuk berjumpa dengan dia kan. Kalau kita macam lama tak jumpa, kita akan contact dia, dia pun akan contact kita. Dan kita akan saling mengingat lah antara satu sama lain kan. Itu dia punya karakteristik lah kalau kita kata sahabat baik. Jadi kalau tajuk ni sahabat baik yang saya nak bawa ialah apa dia sebenarnya sahabat baik di bulan Ramadan. Yang itu nantilah saya bawa dulu cerita, saya tinggalkan question mark lah dulu kepada semua. Siapakah atau apakah yang dikatakan sebagai sahabat baik untuk kita as Muslim di bulan Ramadan ini. Siapa yang declare itu sahabat baik? Tidak lain tidak bukanlah itu Nabi SAW. Tapi siapakah atau apakah tu nanti tunggukanlah perkongsian, mungkin tengah-tengah tu kita akan dapat jawapan. Jadi Fizah dan semua, sebelum tu saya nak bagi sedikit kita kata perkongsian berkaitan dengan penamaan nama bulan Ramadan ni. Selain daripada bulan Ramadan dalam kalender Hijri, kita juga mendapat kita kata penamaan-penamaan lain di bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan itu dia ada nama lain ya. Antara nama yang diberikan oleh para ulama ialah Syahrul Ibadah. Itu satu, Syahrul Ibadah. Ini bukan Syahrul Nizam ke Syahrul apa-apa bukan ya. Ini Syahrul Ibadah. Di apa? Dulu kita ada kan Syahrul Nizam kan, ada staff di BSM. Ramai Bukan. nama Syahrul kat Mesin. Ramai Syahrul lah. Yang saya agak close tu yang di BSM tu. Okey. Yang pertama ialah Syahrul Ibadah. Bulan Ramadan. Antara nama lain bagi bulan Ramadan ialah Syahrul Ibadah. Dalam kalender Hijri kita ada 12 bulan kan. Muharram, first bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah. Tapi dalam banyak-banyak bulan, 12 bulan tu yang diberi nama ataupun dikalungkan nama Syahrul Ibadah ialah bulan Ramadan. Jadi saya kira peserta pun semua dah boleh capture why, kenapa diberi nama bulan Ramadan, Syahrul Ramadan tu sebagai Syahrul Ibadah. Kenapa? Kerana the whole days dalam bulan Ramadan ini ada satu ibadah wajib yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain kan, iaitu syariat berpuasa. Sebab itulah penamaan lain bagi bulan Ramadan itu ialah Syahrul Ibadah. Kedua, Syahrul Quran. Dalam 12 bulan tahun Hijri, bulan Ramadan itu juga digelar sebagai Syahrul Quran. Kenapa Syahrul Quran? Kerana pada bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Baitul Izzah, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauh Mahfuz tu apa? Lauh Mahfuz tu ialah satu tempat yang menjadi khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya tersimpan di situlah, termasuklah kalamullah ini, Al-Quran. Dan kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tu apa? Baitul Izzah tu adalah satu tempat ibarat macam Kaabah bagi seluruh para malaikat. Dia bukanlah Kaabah, tetapi Baitul Izzah tu adalah tempat kita kata berkumpulnya para malaikat yang ramai. Dan itu berlaku pada bulan Ramadan. Dan kemudian Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur ke muka bumi kepada Nabi SAW, dan itu yang kita panggil wahyu kan, wahyu selama 23 tahun. Bersempena dengan barakah bulan Ramadan itu yang diturunkan Al-Quran, itulah nama gelaran lain bagi bulan Ramadan itu ialah Syahrul Quran. Ada dua dah nama. Nama yang ketiga ialah Syahrul Rahmah. Syahru Ar-Rahmah, bulan kerahmatan. Of course,
Kenapa ya bulan Ramadan ini digelar sebagai bulan rahmat? Kerana every second, every single second dalam bulan Ramadan itu diturunkan rahmat yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi ya pada waktu-waktu tertentu dalam setiap hari dalam bulan Ramadan. Contohnya waktu hampir berbuka kan, yang tu ada disebut dalam hadis antara waktu yang doa mustajab, ketika itu rahmat turun. Dan kemudian bila lagi waktu yang disebut sahur kan, waktu sahur juga waktu yang mustajab doa. Dan lagi apa, waktu 1/3 malam setiap hari di bulan Ramadan. Kita tahu 1/3 malam every day itu memang waktu mustajab doa. Apatah lagi bila mana bulan Ramadan, berganda-ganda rahmat Allah turun pada waktu itu. Dan yang kemuncak sekali ialah dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam pada setiap tahun di bulan Ramadan Allah akan pilih. Ketika itu dinamakan malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar tu banyaklah dia punya perbahasan dan semua mengetahui dan semua mengejar akan kehadiran malam Lailatul Qadar. Kerana itulah ya, longgokkan rahmat Allah pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan juga dikenali sebagai Syahrul Rahmah. Seterusnya Syahrul Mubarak, nama yang keempat. Syahrul Mubarak. Kenapa? Kerana barakah, rahmat and then barakah ya. Syahrul Mubarak ini Al-Quran diturunkan tadi seperti kita maklumi, dan Al-Quran itu membawa barakah kepada seluruh umat Islam, membawa rahmat kepada seluruh umat Islam. Maka kerana itu jugalah disebut sebagai bulan Ramadan itu Syahrul Al-Mubarak, ya, Mubarak. Seterusnya Syahrul Maghfirah. Syahrul Maghfirah, keampunan. Bulan Ramadan ini adalah bulan keampunan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala declare sendiri melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ihtisab. Ihtisab ni pengharapan. Penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lepas, taqaddam, dosanya yang telah lepas dan yang akan datang juga dalam lafaz hadis yang lain. Jadi kerana ucapan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah satu wa'dun, janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, iaitu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah. Kan kita biasa diajar, hatta kalau kita pergi sembahyang tarawih pun kan, di surau, di masjid, antara doa yang mana akan tak tinggal lah, kita kata Pak Imam mesti baca doa ni setiap kali habis 4 rakaat, dua-dua mesti Pak Imam akan baca doa ni. Apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma, wahai Tuhan, innaka, sesungguhnya engkau, Allahumma innaka afuwun karim, yang maha pengampun lagi maha pemurah, tuhibbul afwa, dan engkau ni ya Allah Tuhan yang sangat cintakan keampunan. Fa'fu anna, maka ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Doa ini kan Fiza dan semua, kalau siapa yang tak tahu ataupun mungkin terlupa kan, apa dia punya history, sejarah doa ni. Doa ni diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah. Ketika tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mungkin memberi tazkirah ataupun galakkanlah kepada para sahabat ya, untuk banyak beramal di bulan Ramadan, malam-malam Ramadan, banyakkan qiyam, banyakkan membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian ada seorang wanita yang bertanya dan diwakilkan kepada Sayyidatina Aisyah untuk bertanyakan kepada Nabi satu soalan, iaitu kalau orang perempuan yang uzur, yang datang haid kan, dia tak boleh solat, tak boleh pergi sembahyang tarawih, tak boleh baca Quran, tak boleh tadarus. Macam mana? Sedihlah kan kita orang perempuan.
Jadi inilah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sebagai ganti bagi mereka yang uzur ataupun diamalkan oleh semua ya, untuk supaya kita mendapat juga fadilat ataupun tidak terlepas kesempatan-kesempatan di bulan-bulan Ramadan. Dan juga satu hadis yang lain Nabi SAW ditanyakan oleh para sahabat ya, wahai Rasulullah, bila mana sampainya bulan Ramadan ingin mengejar malam Lailatul Qadar. Contoh kan 10 malam terakhir dikatakan para ulama sebagai salah satunya malam Lailatul Qadar, akan ada 10 yang terakhir. So, macam mana Rasulullah? Kami tak boleh solat, tak boleh mengaji dan sebagainya. Jadi inilah doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma innaka Fiza, saat saya punya line okey tak? Dia macam ada apa? Ada macam putus-putus sikit doktor. Yang lain-lain Sebab mana? Boleh dengar ke? Saya okey. okey. Tak Sebab apa, dia insyaAllah keluar notis. boleh lagi. Dia keluar notis apa tu, unstable network. Peranjat Ah. saya. Okeylah, ada respon Kak tu Usim okey, ni bukan kan, cakap seorang. Doktor Kak Usim kau rumah Kak Usim. Okey. Itulah. InsyaAllah dia macam tu lah, fluctuate dia punya stable tu kan, tak apa. Baik, sebab itulah Syahrul Ramadan ni disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan, dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita doa tadi. Jadi saya di sini nak menyerulah, memberi peringatan pada diri saya dan kita semua, bila mana Nabi SAW mengajarkan kita sendiri doa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ambillah peluang tu, baca doa tersebut dan mohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lepas dan yang mungkin akan kita buat tanpa sengaja di masa akan datang. Ini adalah opportunity yang terbaik untuk kita membersihkan diri. Ini adalah opportunity masa dan peluang ruang yang terbaik untuk kita bertaubat atas segala kemaksiatan, kemungkaran kita yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini. Dengan satu kepercayaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat suka akan orang yang kembali kepadanya. Orang yang terbaik dalam kalangan pendosa. Siapa Fiza? Soalan Orang yang terbaik dalam kalangan pendosa. Siapa? Berat. Jawapan dia ialah orang yang bertaubat. Betul? Orang yang bertaubat. Itu disebut juga. Orang yang bertaubat. Itu adalah orang yang terbaik dalam kalangan pelaku-pelaku dosa. Jadi seterusnya ialah Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan selama 30 hari ini disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan mendidik. Mendidik apa? Mendidik perut ke? Mendidik jiwa. Ini untuk kan, untuk kurus ya, mendidik fizikal supaya tak makan banyak. Tapi sebenarnya yang dihasratkan daripada Syahrul Ramadan ini adalah Syahrul Tarbiyah, tarbiyah ruhaniyah, tarbiyah jiwa, tarbiyah nafsiyah. Mendidik jiwa macam mana? Satu, mendidik jiwa supaya insaf. Itu satu kan. Insaf akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Supaya semakin banyak hadir rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah filosofi mengapa syariat puasa itu diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita puasa kan, sepatutnya yang kita rasa ialah apa? Perasaan, emotion kita ialah bersyukur kerana kita selama ni dapat menikmati makanan. Boleh pilih pula kadang-kadang kan, food hunter, boleh jadi pemburu makanan lagi tu. Jadi sebenarnya itulah filosofi di bulan Ramadan, supaya kita hadir dalam diri ini rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala selama ni kepada kita. Ya. Tapi kalaulah dalam daily life kita sepanjang bulan Ramadan ni yang hadirnya adalah emotion
mencari resepi-resepi makanan yang baru, mencari jenis-jenis makanan yang trend ya di bazar Ramadan. Itu dah salah tu. Itu dah salah daripada filosofi sebenar Syahrut Tarbiyah tadi ya. Syahrut Tarbiyah tu yang perlu kita jelas dan yang perlu kita capture supaya kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan ni seperti yang diwawasankan, digagaskan oleh baginda Nabi SAW adalah tarbiyah mendidik jiwa dan rohani kita supaya insaf akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan melahirkan rasa syukur kepada segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana selesai bulan Ramadan kan, kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Maka selepas ini Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas kita. Itu filosofi daripada bulan Ramadan dengan merasakan keinsafan atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada mendidik jiwa, ya, mendidik rohani, ya, bulan Ramadan tarbiyah ni juga dia sebenarnya mendidik lifestyle. Kalau selama ni 11 bulan puas dah kita makan kan, sampai ada orang tu sekat-sekat lagi makan sebab rasa dah tak boleh break dah nak makan kan, sampai dah terlebih dan sebagainya. Jadi ketika bulan Ramadan ni juga bagus ya kita jadikan dia sebagai turning point lah untuk kita mendidik fizikal kita cara makan. Jangankan waktu nak berbuka itulah kita lantak semua benda. Itu dah jadi salah juga kan. Jadi kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ni untuk kita kata apa, realign balik lifestyle kita dalam pengambilan makanan yang sihat dengan tertibnya, portion yang sesuai dan sebagainya. Jadi memang sangat signifikan lah bulan Ramadan ni sebagai bulan tarbiyah. Dia mendidik jiwa, mendidik rohani, bahkan mendidik fizikal kita kan. Rohani itu pula kita kata apa, bulan Ramadan ni dia juga memberikan kita peluang untuk kita realign balik hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mungkin selama ni kita kerja kat USIM ni sibuk je kan. Keluar rumah sebelum pukul 7, sebelum pukul 8 kan. Pukul 8 dah kena punch in dah. Tak boleh lewat. Kemudian petang baru balik. Kadang-kadang lebih daripada pukul 5, pukul 6. Kadang-kadang lajak maghrib pun ada yang staff baru nak balik kan. Jadi sibuk sangat. Dan kadang-kadang ketika itu masa khusus untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kurang. Bukan kita kata kerja tu tidak ibadah, tidak. Kerja itu pun satu ibadah. Sekiranya kita niatkan kerja itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana yang dikatakan kerja niat kerana Allah? Macam mana nak kata? Kerja niat kerana Allah. Sahaja aku bekerja kerana Allah ke? Lafaz niatnya ke? Bukan. Tetapi konsep bekerja tu yang kita faham. Kita kerja kerana apa? Kerana memang Nabi SAW ya, menyuruh umatnya ini berusaha mencari rezeki untuk menyara keluarga dan sebagainya. Jadi kita buat tu for the sake of memang Nabi suruh kita berusaha. Tidak boleh kita menyerahkan sahaja takdir rezeki itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada usaha yang bersungguh-sungguh. Kerana itu yang diminta oleh Nabi SAW. Jadi bila kita ada kefahaman tersebut kan, kita bekerja dengan niat kita nak penuhkan masa kita tu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Kerja ni pun satu amal soleh bila mana kita niatkan kerana Allah, dan every proses kerja yang kita lakukan itu mengikut syariat. Kita pun dekat USIM ni kan ada audit bahagian syariah, patuh syariah. Kat situ juga ada audit, kita sentuh sikit audit lah Puan Fizzah. Audit patuh syariah, dia punya center ataupun unit yang jaga tu Shirash ya. Dia akan jaga kan, dia akan jaga proses kerja, tengok proses kerja betul tak betul. Satu aspek kita lihat macam very technical kan, audit very technical. Tetapi sebenarnya technical tu dia support, membantu kita supaya kita menjaga kita punya amal soleh ni. Kita punya integriti, kita punya amanah, dia jaga dekat situ. So audit ni sebenarnya dia adalah tools membantu untuk kita sebagai Muslim menjaga kita punya amanah tanggungjawab kerja. Ya, itu dia punya filosofi of audit tadi. Jadi tugas kita sebagai pekerja ni apa sebenarnya?
Tugas kita ialah buat amanah, lakukan tanggungjawab, lunaskan arahan-arahan kerja, apa yang patut kita buat, apa yang tak boleh kita buat, kita patuh. Jadi itulah dia akan menjadi kerja kita tu sebagai ibadah, amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Connection antara apa sahaja yang kita buat di office dengan amal soleh. Jadi kalau bulan Ramadan kita semua pergi kerja kan, itu adalah ibadah umum yang disebut dalam konsep Islam, ibadah umum, ibadah yang umum, yakni apa sahaja aktiviti kerja pekerjaan yang kita lakukan diniatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ingin berusaha mencari rezeki dan menanggung tanggungjawab kita, anak-anak, isteri dan sebagainya. Kemudian setiap proses kerja dijaga, integriti dijaga, amanah dijaga dan sebagainya, maka dia bolehlah dikatakan sebagai ibadah umum. Namun kadang-kadang kita ni sangat sibuk dengan ibadah umum sehingga kan ibadah khusus kita abai. Ibadah khusus tu apa? Ibadah yang memang telah disyariatkan lah oleh Islam. Solat kita, puasa kita, ya, zakat, haji dan sebagainya. Dan apatah lagi yang lebih fundamental ibadah khusus tu ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan ni, saya pun warga USIM, pekerja USIM kan, yang mendengar ni pun adalah warga USIM. Kita bekerja di bawah satu bumbung. Kita ambil kesempatan di bulan Ramadan ni untuk mempertingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk perbanyakkan ibadah-ibadah khusus kita lagi, ya, dengan Allah. Salat qiyam malam, tarawihnya, tadarus Qurannya, itu jenis-jenis ibadah khusus yang boleh kita ambil peluang grab pada bulan Ramadan ini. Dan seterusnya syahrul jihad wal falah. Bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan kemenangan, bulan berjihad dan kemenangan. Jihad apa? Jihad melawan hawa nafsu. Kenapa melawan hawa nafsu dipanggil sebagai jihad? Siapa yang bagi nama tu? Tidak lain tidak bukan baginda Nabi SAW. Di mana, ya? Dalam satu hadis dipetik. Ketika tu kan Fizah dan semua, Nabi SAW bersama para sahabat baru pulang daripada perang Badar, perang yang pertama dalam Islam, perang yang besar. Kemudian sambil-sambil Nabi SAW berehat dengan para sahabat kan, tak sempat rehat betul pun, on the way balik tu Nabi kata apa? Nabi SAW kata, raja'na min dia punya matan dalam Arabic. Bulan puasa ni banyak yang hilang. Tapi bahasa Melayu dia ginilah, ya. Kita ni baru balik daripada peperangan yang besar. Sekarang kita daripada jihadul akbar. Raja'na min jihadul akbar, dan sekarang kita nak pergi menuju kepada jihad yang lebih besar. Yang tadi tu jihad asghar, jihad kecil. Perang Badar itu didakwa ataupun diklaim oleh Nabi SAW sebagai jihad yang besar dah. Tetapi kata Nabi, lepas ni kita ada jihad yang lebih besar lagi. Para sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, jihad apakah itu? Kita nak perang lagi ke? Tidak, ya. Nabi SAW menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi dekat situlah, dari hadis itulah satu konotasi kita petik bahawa jihad ataupun usaha, ya, melawan hawa nafsu itu adalah satu yang dipanggil Nabi sebagai jihad. Kalau tadi di awal kita dah sebutkan bagaimana syahrul Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, mentarbiah, mendidik jiwa, mendidik rohani. Maka di situ ada juga mendidik hawa nafsu. Kerana itulah jihad ini syahrul Ramadan ini disebut sebagai syahrul jihad dan falah, kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan melawan hawa nafsu yang suka makan, ya, yang hawa nafsu yang suka cenderung untuk bercakap perkara-perkara yang dilarang Allah dan sebagainya. Kerana itu syahrul Ramadan disebut sebagai syahrul jihad wal falah. Seterusnya syahrul sabar. Syahrul sabar. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat sinonim dengan kesabaran. Sabar dari segi apa? Sabar perut lapar, kan? Sabar penat, ya.
Sabar nak kena cakap banyak tapi kering tekak kan. Itu dia. Banyak contoh-contoh ataupun perjuangan-perjuangan sabar kita semua ni di bulan Ramadan. Kerana itu Syahrul Ramadan dikenali sebagai Syahrul Sabar. Dan yang terakhir yang kita nak kongsi tentang penamaan bulan Ramadan ialah Syahrul Jud. Syahrul Jud ini ialah bulan yang penuh dengan kemurahan. Apa yang murah? Bukan langsir murah, bukan baju murah, bukan makanan kat bazar murah, tapi murahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran-ganjaran, offer-offer kepada umatnya, hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebab itu disebut sebagai bulan yang penuh dengan promotion, bulan yang penuh dengan kemurahan. Ya. Jadi kan, daripada berapa nama ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nama yang banyak dinukilkan dalam kitab-kitab yang membahaskan tentang bulan Ramadan. Di sini kita boleh dapat satu filosofi, konsep. Apakah itu bulan Ramadan? Apa signifikannya dan apa yang perlu kita move forward untuk lakukan di bulan Ramadan ini. Saya rasa ini pun dah, kita ada masa berapa lama lagi, Fiza? Okey, kalau ikutkan sekarang ni kita dah memasuki minit sekarang ni dah 10.41. Okey, 10.41 ya. Ah, Okey, baik. Kalau ikut jam tangan saya lah doktor. Tapi insyaAllah Baik. doktor boleh teruskan lagi. Okey, baik. Terima kasih. Jadi tadi kita dah dapat satu gambaran kan, holistik konsep apakah itu bulan Ramadan, dan dari situ kita tahu apa yang kita perlu grab opportunity yang ada. Saya nak buat sedikit mukadimah lagi ialah tentang bagaimana ketika zaman Nabi SAW dan para sahabat, bila mana datangnya bulan Ramadan ni, what they are feeling, apa yang mereka punya rasa, perasaan dia, ya. Dalam satu hadis yang dinukilkan oleh Nabi yang disabdakan oleh Nabi SAW, kata Nabi apa? Saya bacakan je yang bahasa Melayu dia. Allah naungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah bersumpah, tiadalah berlaku ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan. Dan tidaklah kepada munafik, orang munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan Ramadan tersebut dan juga menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan tersebut juga. Ya. Jadi ini adalah satu kita kata pernyataan daripada Nabi SAW, pesan Nabi SAW tentang fadilat di bulan Ramadan dan bagaimana Allah sendiri di bulan Ramadan tu, sebelum sampai bulan Ramadan tu Allah dah buat welcome. Kalau kita kompleks Islam kan, Masya Allah. Tak silap saya dalam seminggu ke 2 minggu sebelum kita bulan Ramadan tu memang ada aktiviti program, warm up Ramadan. Every night, subhanallah. Every night, every day. Seminggu ataupun 2 minggu sebab kita follow juga tapi tak ingat sama ada 2 minggu ataupun seminggu. Di pusat Islam dah start buat dah warm up, talk dan sebagainya. Jadi Allah pula buat apa? Allah Subhanahu Wa Taala buat kita apa? Sebelum masuk bulan Ramadan bagi orang Islam, Allah dah tulis dah ganjaran-ganjaran pahala untuk kita sebelum menjelangnya bulan Ramadan. Subhanallah. Betapa nak tunjuk sifat Allah yang pemurah tadi. Ya, sifat Allah yang pemurah. Belum masuk lagi dia punya alam Ramadan tu tapi Allah dah start tulis dah apa ganjaran-ganjaran yang bakal diberikan kepada orang Islam ataupun hamba-hambanya. Dan sebaliknya kepada orang munafik. No wonder lah kan dalam hadis lain Nabi bersabda di bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu syurga semua dibuka, welcome, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Menunjukkan betapa berkatnya bulan Ramadan yang penuh dengan kerahmatan. Kita tak masuk lagi tajuk ni, Fizah dan semua. Siapakah kawan karib kita yang diberitahu oleh Nabi SAW di bulan Ramadan? Baru nak start ni. Dia punya mukadimah ialah pada surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan ni, dalam ayat ni, verse ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bahawa bulan ni lah diturunkan Al-Quran. Nampak ya? Betapa yang disebut Allah pada bulan Ramadan dalam ayat ini adalah Al-Quran itu yang pertama. Syariat puasa itu kedua. Tapi Allah nak share betapa berkatnya bulan ini kerana Al-Quranul Karim yang diturunkan. Dan peranannya disebut hudan linnas sebagai petunjuk kepada semua manusia. Bukan sekadar kepada Muslim, convert Muslim, new converters, bukan ya. Tapi semua Muslim, non-Muslim, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua. Wa bayyinatin minal huda, dan perincian kepada petunjuk-petunjuk tersebut. Wal furqan, furqan ni apa? Pemisah. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Di Al-Quran lah dia punya judge. Mana betul, mana salah, mana yang hak, mana yang batil. Tengok ya. Kemudian baru Allah sebut. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang berkesempatan menyaksikan hidup conscious pada bulan tersebut, falyasum, maka wajib bagi dia berpuasa. And then ada rukhsah. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit atau musafir, maka dia kena ganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah hanya inginkan kesenangan pada kita semua. Wala yuridu bikumul usra. Allah bukanlah ingin membebankan kita semua dengan ibadah puasa ini. Bukan. Walitukmilul iddah. Okay, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka dengan berpuasa tu, Allah suruh bagi yang sakit, bagi yang bermusafir, Allah suruh sempurnakan hari bilangan puasa tu di hari yang lain. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan petunjuk, iaitu Al-Quran tu tadi. Nampak ya? Jadi bulan Ramadan ni memang spesifik pada ayat ini. Allah sebut dua perkara. Pertama, litukmilul iddah, untuk kita sempurnakan bilangan hari berpuasa. Itu syariat pertama. Syariat kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wala'allakum tashkurun. Dan dua-dua syariat ini tujuannya apa? Supaya kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diminta puasa. Dia punya filosofi, hidden filosofi belakang dia, wisdom dia ialah supaya kita bersyukur. Syukur atas nikmat makan, nikmat rezeki, kita boleh makan, boleh hidup. Itu untuk kelangsungan physics. Ya. Dan kemudian, walitukbirullaha ala ma hadakum, merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah satu nikmat yang terbesar oleh Allah, dari Allah kepada kita juga, ya. Dan itu untuk apa? Itu adalah untuk kelangsungan, kelestarian rohani kita. Nampak ya? Jadi di situ kita faham juga konsep human being, dia consist of dua unsur. Pertama physics dan yang kedua rohani. Untuk kelestarian, ya, kelangsungan, kesihatan fizik itu Allah ajarkan melalui syariat puasa. Di situ ada rules, apa yang perlu dimakan, apa yang digalakkan makan, waktu makan dan sebagainya. Itu untuk keperluan fizik. Dan dalam ayat ni Allah sebut tentang keperluan rohani. Supaya rohani kita sihat, sebagaimana puasa itu adalah salah satu mekanisme untuk kesihatan badan, kan? Supaya perut kita berehat sekejap, kan? Setelah 11 bulan makan, dia bekerja keras, 1 bulan Allah suruh pause, sebagai pemulihan, untuk rejuvenate balik bahagian perut kita, kan, untuk pemulihan. Begitu juga dengan rohani. 11 bulan kita dah buat macam-macam perkara, kan,
kerja dan sebagainya. Tapi bulan Ramadan ini Allah tagkan kita dengan kembali kepada Al-Huda, Al-Quran. Supaya apa? Rejuvenate balik kita punya rohani. Refresh balik kita punya kesihatan, kelestarian, keadaan rohani kita. Dan akhirnya kedua-dua ini, fizik dan rohani, dua-dua itu digabungkan akan menzahirkan rasa syukur dari setiap daripada kita. Jadi daripada dua ayat ni kan, kalau saya nak buat quiz, ada tak sahabat baik lah dalam ni? Maksud saya daripada sini, apa yang kita boleh ekstrak sepatutnya sahabat baik kita di bulan Ramadan apa dia? Puan Fiza dapat ni tak? Dapat ekstrak tak daripada ayat ni? Okey, kalau tengok dekat sini lah doktor bersyukurlah, maksudnya bersyukur atas nikmat. Okey, lepas tu kita diganjarilah dengan pelbagai ganjaran lah, okey. Kerana kita sentiasa bermuhasabah diri, okey, yang mana kita dapat meningkatkan lagi lah hubungan kita sesama kita lah kepada Allah SWT lah. Jadi itulah yang pada pandangan saya lah doktor. Mungkin daripada rakan-rakan lain yang ada dalam ni bolehlah sama-sama, okey, berkongsi. Kalau kita nak keluarkan sahabat baik daripada ayat ni, sahabat baik tu dia mesti objek kan? Dia mesti objek. Apa objek yang ada dalam ni yang boleh kita keluarkan dia sebagai sahabat baik? Kita boleh ekstrak daripada ayat ni. Dia ada dua tadi, pasal puasa dengan apa satu lagi? Al-Quran. Al-Quran. Itu jawapan yang lebih tepat lah. Jawapan Puan Fiza tu pun tepat tapi dia sipi sikit. Sebab bila kata sahabat baik tu dia mesti objek. Jadi dalam ayat ni Allah suruh puasa. Bila puasa kita tak makan. Jadi kita tak boleh kata makanan tu buat sahabat baik. Betul tak? Sebab kita dilarang makan. Jadi makanan dalam ayat ni bukan sahabat baik. So option yang kita ada pada ayat ini ialah objeknya apa? Al-Quran. Al-Quran itu adalah sahabat baik kita sepanjang bulan Ramadan. Ini satu dalil ni yang menunjukkan siapakah sahabat baik as declared by Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan seterusnya saya nak pergi skip terus. Ini satu dalil ataupun bukti siapakah sahabat baik kita di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW dalam satu hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia iaitu Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai syafaat li ashabih bagi sahabatnya itu. Sahabat ya. Ni perkataan yang terakhir li ashabih bagi sahabatnya. Jadi dekat sini ada dua objek iaitu manusia, ashab, manusia itu sendiri, dan objek yang kedua ialah Al-Quran yang kita boleh baca, boleh pegang dan sebagainya kan. Dua. Kiamah itu adalah satu masa. Jadi objek di sini Al-Quran dan kita. Jadi dalam hadis ini yang Nabi SAW sebut sebagai sahabat itu ialah Al-Quran, sahabat kepada manusia, kepada yang membacanya, dan dia akan berperanan bertukar menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Maka dengan signifikannya bulan Ramadan ni kan, dia adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan secara jumlatan wahidah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan, dan dengan signifikannya hadis Nabi SAW ini, maka kita boleh buat satu deklarasi yang bersumberkan dalil nakli Quran dan hadis bahawa tidak ada sahabat baik yang lain untuk kita semua pada bulan Ramadan seperti yang diiktiraf oleh Allah dan diiktiraf oleh Nabi SAW, melainkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Jadi jawapan kepada soalan di awal saya tadi, siapakah atau apakah sahabat baik kita sepatutnya di bulan Ramadan, tidak lain tidak bukan ialah Al-Quranul
Karim. Kita jumpa satu jawapan yang saya kira jawapan ni tidak boleh dinafikan lagi lah dan tidak perlu diperdebatkan lagi sahabat karib ni. Maka di sini kita insya-Allah akan tengok sebersedikit ya bagaimana pengamalan salafus salih. Salafus salih ni apa maksudnya? Salafus salih ni ialah tabi'in ya, orang yang hidup selepas zaman Nabi SAW disebut tabi'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan selepas-selepas itulah salafus salih, orang-orang yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Kita tengok satu-satu, hayati satu-satu. Macam mana diorang punya life ketika bulan Ramadan, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai bahawa Al-Aswad, ini salah seorang salafus salih, nanti boleh carilah Al-Aswad ni bibliografi macam mana kan, saya nak share panjang sangat. Beliau mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Ya. Ini bukan kira baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali equal 1 kali khatam, bukan. Ini memang real, baca Al-Quran 2 malam sekali khatam. Kedua, Qatadah ya, rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. Ketika tibanya Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari sekali. Kalau yang tadi 2 hari sekali. Manakala ketika tibanya 10 hari terakhir, pada bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali pada setiap hari. Meaning, memang tak ada buat benda lain lah. Puas dulu kerja-kerja yang lain, fokus kepada Al-Quranul Karim. Itu yang dilakukan oleh salafus salih. Daripada Mujahid rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak sekali pada setiap malam. Dan ada juga salah seorang lagi salafus salih, Ar-Rabi' bin Sulaiman, bahawa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menukilkan bahawa Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan. Maknanya satu malam 2 kali baca. Itu di luar bacaan solat tu. Dia tak masuk dalam bacaan solat tarawih, tak include. Ini luar daripada solat, 2 kali khatam dalam masa 1 hari. Imagine bagaimana berkatnya masa mereka itu. Subhanallah. Kemudian Imam Malik, apabila tibanya bulan Ramadan, beliau meninggalkan majlis pembacaan hadis. Imam Malik ada mengarang satu kitab hadis namanya Muwatta. Dikompilkan semua hadis-hadis beliau di situ. Dan beralih kepada Al-Quranul Karim. Majlis ilmu yang lain ditinggalkan, tapi difokuskan untuk Al-Quran, bacaan Al-Quran. Imam Zuhri rahimahullah, apabila tiba bulan Ramadan, beliau mengatakan, bulan ini adalah bulan tilawah dan memberi orang makan. 2 significant activity amal soleh pada bulan Ramadan yang diamalkan oleh salafus salih. Dan kita lihat juga bagaimana di zaman Rasulullah, bukan setakat mereka ni membaca Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi banyak membaca Al-Quran, bahkan mereka juga kadang-kala mentadabur dan menghafaz Al-Quran. Kerana bagi mereka Al-Quran ini ialah sebuah khabar gembira. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini beri petunjuk kepada jalan yang amat betul dan memberikan berita yang gembira untuk orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Jadi moral of the story, kalau kita faham signifikannya membaca Al-Quran, kan? Tambah pula dengan kefahaman apa yang kita baca tu, maka memanglah kita akan betul-betul perlakukan Al-Quran itu seperti sahabat baik kita. Yang mana di awal sesi tadi saya ada bagi satu gambaran kan. Kalau sahabat baik tu, dialah tempat kita mengadu, tempat kita bercerita, tempat kita berkongsi berita gembira ke, berita duka kita ke, tempat kita rujuk kalau kita ada problem, tempat kita rujuk kalau kita ada confuse something dan sebagainya, tempat kita rujuk kalau kita difitnah, tempat kita rujuk kalau kita ditimpa musibah dan sebagainya.
itulah dia sahabat baik kan. Jadi saya pagi ni saya rasa dah nak penghujung dan saya kira saya dah kongsikan dengan semua siapakah sahabat baik kita sepatutnya, especially di bulan Ramadan, seperti yang diekstrak pada surah Al-Baqarah ayat 183 ataupun 185 tadi, dan juga hadis Nabi SAW kan, iaitu tidak lain tidak bukan Al-Quranul Karim. Maka saya menyeru sekali lagi sebagai conclusion, untuk peringatan demi peringatan kepada diri saya dan kita semua, bahawa perlakukanlah Al-Quran selayaknya, statusnya sebagai sahabat baik kita yang diiktiraf oleh Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Fiza dan semua. Okay, Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Okay, sebelum kita menutup sesi bual bicara kita pada pagi ini, saya ingin bertanyalah sekiranya ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengajukan apa-apa pertanyaan ataupun soalan, saya jemputlah. Adakah? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Cik Saleh. Saya Saleh nak tanya. Silakan. Tadi daripada penceritaan Ustazah tu berkisahkan sahabat baik kita Al-Quran kan. Jadi nak tanyalah macam macam yang apa? Bila membaca, kalau yang kita boleh tafsir pula, kita boleh baca dengan maksudnya lagi terjemahannya lagi baik lah kan. Mana kita boleh faham. Tapi bagaimana yang hanya membaca sahaja? Adakah dia diiktiraf sebagai sahabat baik? Kita antara kita dengan Al-Quran lah. Baik Cik Saleh. Satu je soalan ya. Okey. Kata ulama hak kita kepada Al-Quran ni ada 5. Hak kita terhadap Al-Quran, tanggungjawab kita terhadap Quran ada 5. Pertama, membacanya. Qiraatul Quran, membacalah macam yang Cik Saleh sebut tu, kita baca. Itu pertama. Hak yang kedua ialah kita memahami. Perlu juga diusahakan untuk kita faham Al-Quran itu. Hak yang ketiga ialah menghafaz. Kalau tak boleh hafal semua, saya pun tak hafal semua 30 juzuk. Hafal sebahagian mana yang kita mampu hafal. Hak yang keempat, tanggungjawab keempat kita kepada Al-Quran ialah beramal, mempraktikkan ajaran ataupun kandungan-kandungan, prinsip-prinsip, panduan-panduan yang ada dalam Quran. Hak yang keempat yang perlu kita tunaskan ialah menyampaikan, menyebarkan kesedaran dan sebagainya supaya orang lain pun turut sama-sama melaksanakan hak tersebut. Jadi berbalik pada soalan Encik Saleh tadi. Kalau kita sekadar membaca sahaja dengan tidak memahami keseluruhan apa yang kita baca, adakah dia sudah diiktiraf sebagai kita melayan Al-Quran itu sebagai sahabat baik? Sudah tentu dia salah satu. As long kita dah masuk sahaja melaksanakan salah satu hak, maka kita intensif dalam perkara tersebut. Insya-Allah selebihnya Allah yang selayaknya memberi ganjaran ataupun melabelkan kita lah dan sebagainya. Dan Cik Saleh dan semua kan, ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebut bagi siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran baginya 10 ganjaran kan. Dan ada juga disebut bagaimana orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak pahalanya lebih besar, lebih banyak sebenarnya berbanding dengan orang yang lancar membaca. Kerana apa? Kerana Allah melihat bukan output. Allah tak tengok KPI, kan? Allah tengok usaha. Orang tu dia tak pandai tapi dia usaha sungguh-sungguh, merangkak-rangkak pun dia baca juga, dia never give up. Jadi di situ yang dinilai oleh Allah usaha tersebut. Jadi saya kira terjawablah soalan Cik Saleh tadi walaupun kita mungkin tak faham, tetapi as long kita melakukan any tanggungjawab itu dengan intensif, insya-Allah kita tergolong dalam kalangan mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat baiknya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi soalan daripada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan?
Okey. Suka juga untuk saya ingatkan, pihak Wistia telah berkongsikan borang kehadiran ya pada ruangan chat. Jadi mohon kerjasama kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian yang berada pada pagi ini untuk inilah mengisi borang kehadiran ya. Okey, insya-Allah ada mata lah. Ini pun ganjaran juga, insya-Allah ganjaran di dunia. Ganjaran dunia. Ganjaran dunia, okey. Jadi ni mata CPD kita lah untuk staff sebagai penyertaan kita lah dalam program di USIM lah. Okey. Boring, bukan boring. Oh, borang kat mana? Oh, ada dikongsikan pada ruangan chat tu. Kena scroll atas sikit kot ya. Dia dah duduk-duduk bahagian atas dah. Okey. Jadi okey, dah tak adalah tu ya agaknya. Adakah? Okey. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Najihan Jaafar. Okey, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah atas perkongsian yang sangat menarik. Okey, dan yang sangat bermanfaat lah. Jadi terjawab sudahlah seperti mana makluman doktor tadi. Okey, rakan karib. Okey, sahabat sahabat pada yang paling terdekatlah dengan kita, bahawasanya yang mana Al-Quran ni memang kita usahakanlah kan doktor untuk sentiasa kita bacakan. Okey, tak semestinya pada bulan Ramadan kan doktor. Kita cuba pertingkatkan lagi insya-Allah. Okey, yang mana-mana masih lagi dalam sesi pembelajaran, saya juga sendiri untuk ingatan. Okey, jadi memang kita sentiasalah mendekatkan diri kita seperti mana tadi doktor ada maklumkan, bulan Ramadan bulan yang murah dengan ganjaran, jadi kita usahakan untuk pertingkatkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berakhirnya tadi sesi bicara siri 1 insya-Allah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program fasting talk kita pada hari ini bukan yang terakhir lah. InsyaAllah akan diadakan lagi beberapa siri. Jadi saya menyerulah pada tuan-tuan dan puan-puan yang berkelapangan untuk bersama-samalah selepas ini mendengar perkongsianlah daripada tuan-tuan puan penceramah kita yang maha hebat ni insya-Allah. Jadi saya sudahi sesi bual bicara pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Wabarakatuh. Sama-sama Puan Fiza.